example, satu session 45 minit, dia mencecah sampai RM120 ya. 150 dan ada yang sampai RM200. 45 minit satu sesi ya. Sometimes dia akan, kalau tak jaga financial, dia akan sampai ribuan. Tetapi saya melihat sekiranya ibu bapa take dia punya inisiatif di mana dia cuba belajar macam mana untuk menjalankan terapi sendiri. That one memang cut, tapi memerlukan komitmen pula. Itu yang jadi keadaan di mana ada bapa bekerja, ibu berhenti kerja dan sebaliknya. Ya, sebab nak manage. Stesen Berita Bisnes pilihan anda. Spectrum Pagi Bernama Radio. Bernama Radio, stesen berita bisnes pilihan anda. Baik, dalam keadaan pandemik ini, pastinya ramai golongan rakyat yang terjejas. Ia bukan sahaja disebabkan sekatan perjalanan, malah ada juga yang kehilangan pekerjaan atau pendapatan berkurangan. Begitupun, banyak pihak yang bermurah hati yang menghulurkan bantuan kepada mereka yang terjejas selain memulakan pelbagai bentuk bantuan kepada mereka. Jadi antara yang sama-sama membantu mengurangkan kos sara hidup rakyat, terutama yang terjejas pendapatan dan terkesan dengan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP ini ialah Datuk Rosul Wahid, Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna dengan inisiatif beliau iaitu Prihatin Mat. Jadi untuk mendapatkan penjelasan lanjut mengenai Prihatin Mat ini, kita terus saja bersama-sama di talian. Kita ada Datuk Rosul yang juga Ahli Parlimen Hulu Terengganu. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik Datuk, terima kasih kerana bersama dengan kami di Bernama Radio waktu ini. Ya, saya berterima kasih kerana yang bernama untuk kontak saya pada pagi ini. Baik Datuk, kita lihat ya banyak laporan ya berkenaan dengan Prihatin Mat ini ya, betapa ramainya penduduk yang sangat suka dengan usaha ini. Terlebih dahulu kita nak tahu apa sebenarnya Prihatin Mat ini Datuk? Sebenarnya Prihatin Mat ini satu inisiatif yang kita laksanakan untuk meringankan beban rakyat yang terkesan kerana COVID. Kita tahu sekarang ni masyarakat ada yang dibuang kerja, ada yang bekerja separuh gaji, ada yang bekerja alternate day dan menyebabkan pendapatan mereka berkurangan. Jadi lantaran itu atas sedaran bahawa mereka ni sukar untuk dengan kehidupan, maka timbul satu idea bagaimana nak meringankan beban terutamanya mereka yang berkeluarga untuk meneruskan kehidupan di zaman yang sebesar ni. Jadi atas sedaran tersebut kita merasakan bahawa sesuatu perlu dibuat. Setelah pula kita di KPSEP ini satu kementerian yang dekat dengan pengguna. Setiap hari kita turun padang, kita dengar keluhan rakyat. Jadi timbul idea untuk kita meringankan dengan kita beri bantuan babaran rupiah. Dan bantuan yang kita berikan itu bukan 1%. Kita beri atas keperluan keperluan tersebut dengan potongan 30% dari potongan yang kita ada. Baik ya, sangat menarik ya tentang usaha itu ya, inisiatif itu. Dan kita nak tahu juga bagaimana Datuk Seri tercetus ideanya ya melalui situasi yang Datuk kongsikan tadi. Tapi ada idea untuk mewujudkan Prihatin Mat ini yang dirasakan mungkin bukan senang untuk diusahakan, tapi ianya telah pun berjaya kini, Datuk. Kita saya berbincang sebenarnya sambil berbincang berborak dengan Datuk Syed Abu Hussein, iaitu seorang usahawan, seorang entrepreneur dan seorang yang berhormat daripada Bukit Gantang, Perak. Jadi kebetulan dia ada satu lori yang dia buat jualan secara kedai Bukit Bergerak ni. Jadi saya kata kenapa tidak kita bawa benda ni, kita jadikan Hulu Terengganu sebagai projek pilot untuk rakyat Hulu Terengganu. Jadi Datuk Syed Abu Hussein bersetuju. Jadi itulah tercetusnya idea ni. Dan rupanya dia menjadi suatu benda yang diminati oleh bukan sahaja di Hulu Terengganu, malah di seluruh negara. Menghubungi saya, menghubungi kementerian untuk nak dibawa perkara tersebut ke tempat mereka. Jadi pada awalnya saya tak sangka benda ni sampai menjadi satu benda yang sambutannya ya? Sambutan yang menggalakkan. Jadi alhamdulillah ianya tu, dan kita cuba usahalah
untuk nak kembangkan lagi program ini ke tempat-tempat lain insya-Allah. Baik. Dan kita tahu kan ya, Prihatin Mart ini tadi Datuk dah kongsikan 30% ya untuk barangan. Itu diskaun yang diberikan. Jadi bagaimana Prihatin Mart ni boleh menawarkan diskaun sebanyak itu ya untuk barangan-barangan keperluan ni? Sebenarnya selama ni kita dah beri bantuan kepada mereka. Kita beri baku makanan, kita beri makanan runcit dan sebagainya. Kadang-kadang diorang ni dapat benda yang kita tak nak. Contohnya air bergas, kemudian makanan ringan dan sebagainya. Jadi dengan adanya Prihatin Mart ni, pengguna ataupun rakyat boleh pilih barang yang dia nak. Dan barang tersebut kita dengan peruntukan yang kita ada, yang diberi oleh kerajaan kepada setiap parlimen, maka kita gunakan peruntukan tersebut untuk beri harga-harga potongan. Artinya mereka beli harga barang RM1, mereka cuma bayar RM70 saja. Jadi artinya sumbangan ini ataupun bajet ini dapat kita taburkan secara sama rata kepada mereka, dan mereka ataupun pengguna akan membeli barang yang mereka minat dan mereka perlu saja. Jadi itu saya rasa kelebihan Prihatin Mart ni. Dia lebih fokus kan ya, kepada penduduk itu apa yang mereka perlu, jadi itu yang mereka mahu ya. Dan kita gunakan peruntukan daripada parlimen, peruntukan daripada pejabat parlimen untuk kita top up 30% dia punya perbezaan harga tersebut ataupun diskaun 30% tersebut. Baik. Dan Datuk, kita nak tahu juga kan, mungkin ada ke sebarang syarat untuk mereka ni jadi pembeli ni, untuk membeli barangan ini? Kita sebenarnya tak ada syarat. Pada awalnya sebenarnya kita ambil pelancaran ni, kita Hulu Terengganu ni kita ambil tarikh-tarikh cantik. Contohnya 2020, masa tahun lepas kita buat pelancaran kedai minuman pagi murah, kedai murah. Yang mana kedai murah tersebut pada tahun lepas kita lancar sebuah kedai yang mana orang Pulau Berang, orang Hulu Terengganu boleh minum pagi dengan harga RM2 saja. Dapat roti canai, dapat teh-o, kemudian dapat telur. Dia RM2 dia orang dapat boleh minum pagi. Jadi dengan RM2 tersebut kita nak dapati bahawa sebenarnya peniaga boleh, sebab harga satu carung teh-o cuma 5% saja di kedai tersebut. Jadi pada Prihatin Mart ni kita ambil tarikh 1221 pula. 1/2 tahun 21. Oh, macam tu Baik, ada signifikan. Ada signifikan. Jadi dengan tu kemudian pada awalnya kita tak tahan. Tiba-tiba bila tak tahan, rupanya ada orang yang bisnes pergi beli barang tersebut. Itu dia. Jadi pada hari pelancaran tersebut ada yang dilaporkan kepada saya oleh pengusaha ni, dia mengatakan ada pelanggan beli sampai RM1,000. Orang yang ada duit lah ni, orang ada duit pun shopping juga. Shopping. Jadi saya rasa ni mungkin tak ada bagi orang tak ada duit. So pusingan yang kedua, yang tiga seterusnya kita katakan seorang kita benarkan cuma beli dua barang saja dalam satu masa. Okey, baik, itu dia situasinya. Dan tentang Prihatin Mart ini sangat menarik sebenarnya. Saya rasakan memang kena diperluaskan ke negeri-negeri lain juga. Kalau tengok laporan berita di portal berita ni juga kan, ramai juga yang bagi tahu tolonglah adakan Prihatin Mart ni dekat negeri-negeri lain, kawasan-kawasan lain. Baik, Datuk. Dan mungkin itu akan bawa juga ke kawasan-kawasan di PPR di Lembah Kelang lah. Juga terkesan kerana COVID ni. Betul kan, sebab apa Datuk, dalam situasi seperti ini kan, contohnya ada yang mengatakan orang duk bandar ni banyak duit. Ya, sebenarnya orang duk bandar banyak pakai duit. Kan, jadi perlu juga bantuan seperti ini kan. Baik, Datuk. Okey, kita nak tahu juga Datuk tentang barangan tersebut. Bila dengar harga 30% kan ada diskaun 30% kan, lepas tu barang-barang pula barangan keperluan asas kan jadi kuantitinya tu pula bagaimana? Macam mana nak pastikan barangan yang dijual tu adalah mencukupi, Datuk? Sebenarnya saya difahamkan oleh pengusaha ni, dia kita ada lebih daripada 91 SKU, 91 jenis barang dalam satu masa. Dan nilai satu masa tu ialah antara 15 hingga 16,000. Dan apabila kita mulakan bisnes daripada pukul 10 pagi sehingga barang tu habis, tapi setakat ni kita dulu duduk expect daripada pukul 10 sampai pukul 3 petang. Tapi rupa penyelidik sambutannya menggalakkan pukul 1 dah habis dah. Awal habis dah.
Jadi kita duduk kira lebih kurang mereka yang mendapat manfaat ni lebih kurang 250 hingga 300 orang setiap program. Jadi bila habis esok sehari dia rehat, hari yang berikutnya dia akan isi balik barang, kemudian dia pergi ke tapak lain pula. Itu macam mana tu Datuk? Dia selang-selang hari ke ataupun macam mana? Setakat ni kita selang-selang hari sebab dia kata mungkin tak sempat untuk nak setiap hari. Baik, itu dia. Jadi dia dah ada dia ada warehouse dia di Terengganu, barang dia. Jadi senanglah dia untuk dia nak replenish dia punya barang tersebut. Baik. Dan sambutannya Datuk bagaimana setakat ini? Bila selang 2 hari tu, kan makin lama makin ramai ke ataupun bagaimana? Setakat ni memang makin lama makin ramai. Ditambah pula dengan publicity yang diberi oleh media sosial, oleh Bernama, oleh Awani, oleh RTM, TV3 semualah. Nampaknya ianya menjadi suatu trend sekarang. Dia tanya, next mana pula? Jadi menjadi suatu fenomena lah sekarang di Hulu Terengganu. Okey, kan tak sabar pula kan nak ada dekat kawasan-kawasan lain juga. Mungkin saya boleh kongsikan juga ada antara yang dilaporkan, dia kata YB buatlah prihatin mat dekat lokasi lain katanya dekat sini. Okey. Kita akan ambil ni sebab tu konsep dulu kerajaan kita buat program kedai satu Malaysia. Betul. Kemudian kedai tukar, kemudian IK. Jadi kita tukar konsep tersebut. Dulu pengguna pergi ke kedai. Sekarang ni kita tukar konsep, kedai pergi ke pengguna. Ya, betul tu. Jadi kita review konsep, kemudian kita tambah pula dengan harga lebih murah. Jadi inilah. Menarik ya? Satu benda yang baru dan menarik lah. Betul tu Datuk. Memang menarik betul kan ya. Pergi approach kan ya customer dan sebagainya. Tapi harga tu yang macam wow. Ya, itu yang membuatkan memang ramai lah. Bukan saya rasa bukannya suri rumah ibu-ibu saja kan. Bapa-bapa pun cepat juga nak pergi kejar ni kan untuk dapatkan. Baik, jadi waktu ini pada awalnya kita rasakan 30% tu tak tinggi. Tapi kita fikir rupanya tinggi. Tinggi Datuk. Harga RM50 lebih, dia jual RM30 lebih. Jual jaket memang tak dapat. Beras mati mana-mana tempat pun tak dapat dengan harga RM30 lebih. Setuju. Mana-mana pasar raya pun. Itu dia kan. Dan kalau kita lihat banyaklah sebenarnya kan barang-barang keperluan khas. Kalau kata kita tengok dekat sini ada 91 jenis barangan keperluan ya Datuk semualah beras, bawang, gula pasir, tepung gandum, tu semua tu barang-barang keperluan khas. Asas. Tapi nampak yang menjadi rebutan beras dengan minyak masak. Okey, baik. Beras dan minyak masak memang menjadi rebutan lah. Ya, menarik kata kat sini kan. Dan kita dalam program Jendela Fikir pada waktu ini dengan topik kita Prihatin Mat. Dan tetamu kita di talian kita ada Datuk Rosul Wahid, Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna ya, bercerita tentang sambutan Prihatin Mat ini ya, dengan diskaun barangan keperluan asas sebanyak 30% untuk setiap barangan. Dan berdasarkan ya Datuk sambutan yang diterima itu, jadi bagaimana Datuk perancangan? Ramai yang bertanya ni macam mana ni bila nak melebar luaskan cawangan dan sebagainya kan ke kawasan lain. Apa yang mungkin Datuk sedang rancang ketika ini? Kita merancang untuk nak jadikan ni program kementerian. Sekarang ni baru just pilot project. Baik. So, bila kita adakan program kementerian, kita akan berkolaborate dengan pemimpin-pemimpin tempatan. InsyaAllah ianya akan dapat direalisasikan di tempat-tempat lain pula insyaAllah. Dan itulah sebenarnya tugas kita sebagai wakil rakyat, tugas sebagai government untuk membantu mengurangkan beban sama-sama merasai perik jerit rakyat, denyut nadi rakyat. Jadi rakyat terkesan kerana kesusahan COVID. Ada yang lapor pada saya yang berhenti kerja, anak ramai, tak ada pendapatan, kekatan. Dan ada yang bercerai-berai kerana ni. Jadi ini benda-benda yang kita dengar dan kita hadam dan kita cuba meringankan. Tak selesai satu pun kita cuba ringankan beban mereka agar mereka rakyat merasakan bahawa pemimpin juga bersama dalam menghadapi zaman sukar ini. Baik. Dan Datuk, kalau kita lihat kan Prihatin Mat ini yang bestnya adalah dia dalam truk kan ya, sebabkan dia adalah bergerak gitu kan, kedai bergerak. Tapi ada tak mungkin perancangan Datuk sendiri untuk jadikan Prihatin Mat ni sebagai sebuah kedai? Setakat ini kita tak ada. Kita akan guna konsep truk dan juga insya-Allah saya dah bincang dengan menteri
Dato' Seri Alex, Menteri KPD ICP. Mungkin di pekat Sabah Sarawak kita buat dah bertumbuk. Kita buk bergerak. Sebab di sana banyak sungai, di sana banyak air. Jadi kata itu lebih sesuai untuk tempat mereka. Jadi kita akan fikirkan cara tersebut. Kerana kita nak apa saja yang dinikmati oleh kita di sini dapat dinikmati oleh semua rakyat Malaysia. Tak kira di mana mereka berada. Betul tu. Dan adakah selepas ini Prihatin Mat ini akan beroperasi setiap hari, Datuk? Mungkin insyaAllah kalau kita ada fasiliti, kita ada kemudahan, mungkin pihak pengusaha ni boleh tambah lagi 2-3 lori 5 tang ni, maka insyaAllah kita akan kembangkan lagi. Cuma kita perlu sebab yang dia orang sonok tu kan 30%. Jadi kita minta pemimpin tempat tang mereka tu boleh menyumbang 30% setiap kali program ni diadakan. Baik, itu dia sangat menarik Prihatin Mat yang diusahakan menggunakan truk ini memang sangat-sangat luar biasa. Bayangkan shopping barang dapur dekat truk, dia rasa macam suasana yang sangat berbeza sebenarnya, Datuk, kan? Baik. Dan sebenarnya kita dah sebelum tu kita dah mula dekat pejabat. Dekat pejabat kepada GP. Jadi bila kita buat pejabat, punya ramai pegawai kita, kaki tangan kita yang beli barang tersebut. Kata ini bagus ni. Betul tu. Satu yang menarik lah. Baik, memang sangat menarik. Dan Datuk, mungkin Datuk ada perancangan-perancangan lain juga dalam membantu masyarakat yang menghadapi cabaran dalam tempoh COVID-19 ini, kan, pandemik COVID-19 ataupun PKP ketika ini. Kita di kementerian, kita mendengar apa keluhan pengguna, apa keluhan peniaga, apa yang dirasai oleh rakyat. Contohnya rakyat yang terkesan kerana tak boleh gunting rambut. Jadi kita bawa hal tersebut kepada Musa MKN, keluhan mereka. Alhamdulillah kerajaan mendengar masalah mereka, maka dibenarkan gunting rambut. Kemudian kita bawa lagi isu berkaitan dengan peniaga merasa terkesan kerana tidak boleh dine in. Kerana dengan dine-in kita dapat supply chain orang basuh pinggang boleh bekerja, orang lap meja boleh bekerja, cashier boleh bekerja, banyak orang boleh bekerja. Maknanya satu kedai dine-in dia boleh dapat membiayai ataupun menanggung lebih kurang 5 hingga 6 orang pekerja. Jadi ini juga satu benda yang alhamdulillah kerajaan dengar keluhan tersebut, dan boleh pada hari ini saya difahamkan dibenarkan dine-in di restoran yang dapat dikamakan. Kemudian sekarang ni kita sedang minta merayu kepada kerajaan untuk membenarkan caterer untuk bergerak untuk adakan majlis kahwin, majlis sambutan hari jadi dan sebagainya. Jadi ini kita sedang perjuangkan sekarang. Dan saya yakin kerajaan kita ni dengar, kerajaan kita ni prihatin kerana apa yang diperlukanlah untuk meringankan kesan ekonomi kepada rakyat. Walaupun kita tahu kerajaan dilema antara kesihatan dan juga kehidupan. Jadi mana yang lebih ekonomi dan juga kesihatan. Jadi kita cuba balance lah, dan insyaAllah kita sama-sama berdoa supaya COVID ini akan cepat selesai dan rakyat kita akan kembali normal bagaimana sebelum itu, insyaAllah. Baik, itu dia pesanan daripada Datuk Rosul Wahid, Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna yang juga Ahli Parlimen Hulu Terengganu. Apapun kita nak ucapkan jutaan terima kasih, Datuk, kerana bersama-sama dengan kami di Bernama Radio pada waktu ini. Semoga Prihatin Mat ini betul-betul akan direalisasikan usahanya untuk pergi ke negeri-negeri lain, kawasan-kawasan lain juga, Datuk, ya? InsyaAllah, insyaAllah. Baik. Sekali lagi terima kasih kepada Datuk Rosul Wahid kerana bersama dengan kami di Bernama Radio. Assalamualaikum, Datuk. Waalaikumsalam. Baik, terus sahaja dengarkan kami di Bernama Radio, stesen berita bisnes pilihan anda. Sekiranya anda terlepas program Jendela Fikir itu tadi, anda boleh layari facebook.com/Bernama Radio dan klik pautan video. Stesen berita bisnes pilihan anda.